Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Kembali semula kita di Assalamualaikum bersama dengan Musalla Ar-Rawdah. InsyaAllah hari ini kita nak jauhlah bersama Al-Quran. Kita walaupun duduk dalam studio tapi kita akan pergi mengembara dengan Al-Quran insyaAllah, dengan topik kita dunia ini dihiasi, dan pastinya yang akan bawa kita pengembaraan kita insyaAllah yang bahagia Syekhana Ustaz Azli Abdullah, pengurusi Musalla Ar-Rawdah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz? Sihat. Alhamdulillah. Ustaz, saya dah tak sabar nak mengikuti pengembaraan kita ni insyaAllah untuk jauhlah ini. Topik kita dunia ini dihiasi. Ayat surah Ali Imran ayat 14 Allah ada sebutkan banyak benda kat depan zina, hubus syahwat panjang. Betul Allah sebut zalika mata'ul hayatid dunya. Itu mata'ul hayatid dunya. Mungkin Ustaz boleh bantu kami, apakah sebenarnya Ustaz yang Allah nak beritahu semua yang manusia suka macam-macam ni, dan kenapa ianya dunia ini dihiasi? Topik kita macam tu Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nafal. Bagi tuan-tuan perempuan yang sedang menonton, kalau nak lebih menghayati apa yang kita nak bincang, boleh buka Al-Quran muka surat 51 dan juga 52. Kita nak bincang ayat 14 surah Ali Imran. Yang mana dunia yang kita huni sekarang ini Allah hias dengan pelbagai perhiasan ya. Allah menyebut zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Jadi Nafas sebut tadi ayat di hujung tu zalika mata'ul hayatud dunya. Itu adalah semuanya mata' keseronokan hidup di dunia. Ada lebih kurang 6 poin lah yang Allah sebut dalam ayat ni tentang perhiasan ataupun keseronokan yang Allah beri kepada manusia di bumi. Zuyyina linnas, dihias kepada manusia itu hubbus syahawat, keinginan dia. Sama sekali minan nisa, kepada perempuan. Dan ini kata Imam Ibn Katsir dalam tafsir, dia kata inilah ujian Allah yang paling besar kepada seorang lelaki. Itu sebab dia letak yang paling depan. Sebab itu betul. Awal akhir itu ada maksud dia. Maka kenapa An-Nisa itu diletak di awal? Kerana itulah ujian terbesar bagi seorang lelaki macam kita. Dan selepas itu sebut wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, dan harta yang menimbun-nimbun daripada emas dan perak. Wal khailil musawamah, dan juga kuda yang hebatlah, maknanya kenderaan yang hebatlah. Kenderaan ini masya-Allah. Wal an'am, binatang ternakan, wal harth, dan juga kebun atau sawah ladang kalau kita ni. Zalika mata'ul hayatid dunya. 6 perkara ni yang disebut dalam ayat ini adalah keseronokan yang ada pada kita, yang Allah beri pada kita. Tetapi Allah sebut juga wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan di sisi Allah sebenarnya ada satu yang lebih tersedia, lebih menarik. Jadi kalau kita meneliti tafsir daripada Imam Ibn Katsir, dia sebut ujian Allah, perhiasan-perhiasan yang Allah beri pada kita ni sebenarnya dia akan jadi dalam 2 bentuk. Dia akan satunya dalam bentuk yang baik, dalam bentuk yang buruk. Terpulang pada kita. Perempuan, contohnya perempuan Nisa, dia walaupun disebut ujian yang paling besar kepada seorang lelaki itu ialah perempuan, tetapi dia boleh tukarkan daripada negatif kepada positif. Mana contohlah, kalau kita kata dalam bentuk yang negatifnya, perempuan ini dia akan jadi satu ujian yang besar, jadi satu dosa bagi kita, kepada kita, bila kita ni nak berseronok dengan melihat wanita. Tetapi jika sekiranya wanita tadinya kita nampak dalam pandangan mata yang bernafsu itu ditukarkan kepada yang baik, kita kahwini, dan untuk tujuan berkahwin itu pula untuk dapat zuriat, maka jadi pahala. Maknanya memang ini semua kita inginkan, kita nak ada pasangan masing-masing. Kemudian Allah sebut anak pula, wal banin. Anak pun begitu juga, dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Ada orang dapat anak, dia nak bangga pada orang lain. Anak aku ramai, anak aku berjaya, anak aku kerja hebat, anak aku handsome, anak aku kacak, anak aku macam-macam. Tetapi dia boleh tukar dalam bentuk yang positif. Dengan cara macam mana? Kita dapat anak dengan tujuan nak menyambung zuriat. Kata Imam Ibn Katsir, nak menambahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sebenarnya 6 perkara ni yang Allah sebut ni sebenarnya itu yang biasa kita jadi sembang-sembang kita.
bila kita duduk minum-minum mengetih di kedai kopi, kita akan cerita benda ni lah. Orang lelaki, kalau semua lelaki ada, memang cerita pasal perempuan, betul tak? Lepas tu pasal al-khail musawamah Ustaz. Ya, lepas tu kenderaan lagi. Cerita kau pakai kereta apa, apa nama jenis apa. Jadi 6 perkara ni sebenarnya satu ujian bagi kita sebenarnya. Sama ada wanita ataupun anak-anak ataupun apa harta yang bertimbun daripada emas dan perak, mana harta yang banyak. Kemudian kenderaan, aset tadi, aset. Kemudian kenderaan yang menjala. Kemudian apa Bisnes. ya, bisnes. Kemudian al-an'am, kita suka juga. Walaupun kita duduk di bandar, kita teringin nak ada binatang ternak, lembu, kerbau, kambing, kita nak juga kalau boleh. Dan kita nak juga kalau boleh ada kebun. Semua ni memang keinginan manusia secara nature, memang kita nak. Tetapi semua itu bagaimana kita melayan dia, sama ada cara yang baik atau cara buruk. Kalau kita melayan dengan cara yang tidak baik, maka menjerumuskan kita ke lembah dosa. Tapi kalau kita melayan dengan cara yang baik, positif, maka dia memberi pahala pada kita. Kenderaan yang besar menjala kita gunakan untuk tujuan-tujuan kebaikan, harta yang banyak untuk disumbangkan dan sebagainya. Semua itu memberi kesan yang baik untuk kita di sana esok. Maka sebab itulah ayat-ayat begini kita kena selalu teliti supaya memberi peringatan kepada kita tentang tanggungjawab sebenarnya kita kepada apa yang Allah sediakan untuk kita. Dalam perhiasan tu semua ada tanggungjawab dia. Betul, ada tanggungjawab. Ada, kita kata ada pahala dan ada dosa pada kita. Boleh jadi pahala, boleh jadi dosa. Masya-Allah. Ustaz, bila Allah cerita panjang ni 6 mata' tadi tu Ustaz. Ya, mata'. Tapi Allah kat hujung tu Allah petik sikit, wallahu indahu husnul ma'ab. Dekat sisi Allah tu sendiri sebenarnya ada yang sebaik-baiknya. Betul. Husnul ma'ab Ustaz. Apa ke sebenarnya Allah nak macam nak compare kan daripada 6 ni sebenarnya tak tahu apa sebenarnya Ustaz. Ayat selepas itu ayat 15 Allah menyebut qul a'unabbiukum bi khairin min zalikum. Nak tak wahai Muhammad aku khabarkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada itu. Maknanya Allah nak beritahu kepada kita sebenarnya. Nak tak aku khabarkan kepada kamu wahai manusia sesuatu yang lebih indah, lebih baik daripada apa yang kamu suka di dunia tadi. Kamu suka 6 perkara tadi. Ada yang lebih baik. Allah sebut lilladzina taqaw inda rabbihim, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, jannatun tajri min tahtihal anhar. Pertama sekali dia akan dapat syurga. Syurga tu, jannat tu sebenarnya daripada perkataan bustan, kebun. Yang mana kenapa disebut jannat? Kerana syurga itu dia dilindungi oleh pokok-pokok macam kebun. Maknanya cantik. Jadi kalau kamu suka kebun, tadi kita sebut kebun, maka Allah beritahu pada kita sesuatu yang lebih menarik pada kita di akhirat esok, iaitu kita akan diberi satu kebun di syurga. Yang mana dalam kebun yang kita duduk itu, yang kita miliki secara kekal abadi itu, ada sungai-sungai yang mengalir dalamnya. Sungai disebut dalam bentuk jamak. Anhar. Jadi sungai itu kenapa jamak? Kerana ada sungai madu, ada sungai susu, sungai arak, apa semua itu. Itu semua melambangkan kenikmatan yang berpanjangan. Bila sebut sungai, bayangkanlah air itu mengalir itu boleh minum setiap masa. Maknanya Allah kata ini lebih besar dari itu. Orang bertakwa, Allah nak beri syurga yang mengalir dalamnya sungai-sungai. Kemudian Allah sebut lahum fiha azwajum mutahharah. Ada pasangan-pasangan yang suci. Suci ni kata ulama apa suci? Suci daripada cacat cela, kalau muka tu bersih ni. Tak ada kata tidak didatangi haid dan sebagainya. Maknanya pasangan kita di sana itu pasangan yang suci. Wa azwajum mutahharah Allah sebut pasangan-pasangan atau isteri-isteri yang suci. Wa ridwanu minallah. Yang lebih penting lagi ialah dapat redha pada Allah. Sebab itulah kata ulama, sebenarnya syurga ini bukan kita kata objektif akhir kita. Sebenarnya dalam syurga esok, bila kita dimasuk dalam syurga, yang terakhir sebenarnya yang paling nikmat, sebesar-besar nikmat bukan dalam syurga tu. Sebenarnya dapat bertemu Allah, dapat redha Allah. Di situ kita bertemu Allah, kita dapat menghadap Allah setiap hari. Maka itu sebenarnya nikmat yang paling besar. Maka Allah sebut waridwanum minallah. Mendapat ganjaran, mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya yang Allah kata gantian yang lebih baik kalau kita bertakwa kepada Allah, yang mana pada ayat 16 tu Allah sebut siapa yang akan dapat ni. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Orang yang berdoa, apa dia, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa kami,
Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Siapa mereka? Lebih spesifik Allah sebut as-sabirin, As-sabirin. sadiqin, qanitin, wal munfiqin, wal mustaghfirin bil ashar. Ada 5. Pertama sekali orang yang sabar dengan ujian Allah dalam melakukan ketaatan. Yang keduanya orang yang membenarkan. Kemudian wal qanitin, orang yang taat. Wal munfiqin, orang yang menginfakkan harta dia. Dan juga yang kelimanya orang yang minta ampun pada Allah pada waktu-waktu sahur, pada waktu-waktu dini hari. Bermakna itu sebenarnya ganjaran nikmat sebenar yang kita inginkan. Yang di dunia tadi memang kita ingin, tapi Allah nak ganti lebih daripada itu, daripada apa yang kita inginkan. Nikmat sementara di dunia ini berbanding dengan nikmat yang kekal yang di akhirat esok. Insya-Allah. Ustaz, dalam ayat ni Allah sebutkan dalam ayat 16, alladzina yaquluna rabbana innana amana faghfir lana. Yang satu Allah sebut pasal minta ampun. Kemudian dalam ayat 17 Allah sebut lagi sekali wal mustaghfirin juga. Kenapa? Kenapa begitu Ustaz? Satu nilai yang sangat besar bagi kita seorang mukmin ialah bila kita sedar dengan kesilapan yang kita buat. Kebanyakan kita ni, kita buat salah tapi kita tak sedar buat salah. Yang lebih teruk, tak mengaku salah. Bukan aku tak salah. Jadi Allah nak beritahu pada kita sifat yang lillazina taqwa, orang yang bertakwa tu, dia mesti ada satu nilai yang luar biasa ada pada diri dia, ialah dia sedar kesilapan dia dan mengaku salah. Bila mengaku salah, sedar silap dia, maka baru dia tadah tangan, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa aku. Dan waktu yang paling sesuai, paling yang Allah sebut dalam hadis qudsi, siapa yang ada dosa pada aku, waktu inilah minta aku nak ampunkan dosa dia. Siapa yang ada hajat, aku nak tunaikan hajat dia pada waktu-waktu sahur, pada waktu dini hari. Maka sebab itulah kita ni tuan-tuan, puan-puan semua, penonton semua, kalau kita rasa kita ni banyak dosa, kalau tak rasa tu tak tahulah nak kata. Kalau kita rasa kita banyak dosa, kita banyak salah pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kena sentiasa bangun pada waktu dini hari, sebelum subuh tu bangun, minta ampun pada Allah. Sependek Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Kita semua yang kita nak beriman pada Allah dengan iman sebenar. Kita nak diampunkan dosa kita dan juga kita nak dijauhkan daripada azab neraka. Ini doa sependek-pendek doa yang boleh dibaca pada waktu-waktu sahur, pada waktu-waktu dini hari. Masya-Allah. Tu dia, masya-Allah. Ustaz, dalam 5 saya, sebab tadi Allah letak 6 mata yang cari, tapi nak dapatkan syurga yang tertinggi itu, Masya-Allah, dengan 5 ni as-sabirin. Saya tertarik dengan as-sabirin sebab tadi pun sesi bersama Ustaz Yaakob Yusra, sabar dengan isteri cerita tadi, suami isteri. Sabar tu banyak, dan sabar ini bukan saja dalam ibadah, dalam keluarga. betul. Dalam semua benda Ustaz. Sabar kenapa Ustaz? Sebab itulah kalau kita baca kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Mukashafatul Qulub, dia ada satu tajuk yang tajuk dia sabar, as-sabru, dan apa satu lagi, dia dikaitkan dua. Apa as-sabru, syukur, sabar syukur gitu. Jadi kita ni, tuan-tuan semua, kita ni kalaulah Allah kurniakan satu kesabaran itu, kita kena minta pada Allah, kita minta supaya kita ni bersabar melakukan ketaatan. Satu, dan juga sabar dalam nak meninggalkan sesuatu dosa yang kita buat. Ini dia ada peringkat-peringkat sabar. Saya pun tak ingat apa yang disebut oleh Imam Ghazali, berapa peringkat. Pertamanya sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dan sabar untuk meninggalkan apa dosa atau maksiat yang kita lakukan. Dan dalam hidup kita ni tak boleh tidak, memang satu benda yang kita buat itu kita kena sabar. Dan setiap ujian yang Allah beri itu kita kena tempuh dengan sabar. Sebab tu Nabi pernah sebut, aku berasa takjub dengan seorang ni, bila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu kebaikan, hamidallah wa syakara. Dia memuji Allah, alhamdulillah, dan bersyukur. Syukur bila dia bagi satu ujian. Contoh ujian hari ini, contohnya alhamdulillah dapat makan free, contohnya dekat dalam bilik mesyuarat tadi lah. Jadi alhamdulillah, syukur dapat makan. Tetapi bila diuji dengan sesuatu musibah, disebut juga hamidallah wa sabara. Dia sebut juga alhamdulillah, sabar jelah, belum lagi. Belum sampai masanya aku nak dapat anak, belum sampai masanya dapat isteri, belum sampai masanya, belum sampai tu kena sabar dengan apa yang Allah belum beri pada kita. Kadang-kadang kita ni minta sesuatu yang kita ingin, tapi sebenarnya Allah beri pada kita apa yang kita perlu. Jadi belum dapat lagi, tak perlu lagi dah tu. Mungkin satu masa nanti, sampai saat-saat
kita memerlukan, Allah beri pada kita. Bila kita terima tu, Masya Allah, kita rasa luar biasa nikmat yang Allah beri pada kita. Masya Allah, tu dia Ustaz. Baik Ustaz, sebagai mungkin kesimpulan daripada yang tadi ayat 15 dan ayat 14 tadi, dengan syahwat manusia yang nak agak enam, mungkin Ustaz boleh simpulkan apa sebenarnya kita perlu tips-tipsnya macam mana untuk dalam perjalanan kita dengan Al-Quran ni Ustaz. Baik, sebenarnya kita ni Al-Quran ni tak boleh terlepas dalam kehidupan kita saban hari. Kita kena sentiasa membaca. Okey, itu kita dah buat. Sentiasa kita bertadabur. Yang tu kita kurang buat. Bila kita kurang tadabur, maka kita kurang amal. Sebab kita tak faham apa yang kita baca. Maka sepatutnya agenda hidup kita setiap hari ini kena ada agenda kefahaman Al-Quran. Baca Al-Quran satu muka, dapat faham setengah muka pun tak apa. Kalaupun tidak sedalam mana sebagaimana yang kita sebut sebelum ni, Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab ambil masa 12 tahun untuk memahamkan nak aplikasi dalam hidupnya surah Al-Baqarah saja. Kita tak perlu 12 tahun. Kok 12 minit pun okey baca lah. 12 minit kita baca untuk memberi sedikit input yang berguna pada kita, berbekalkan Al-Quran yang Allah beri pada kita. Masya-Allah, masya-Allah. Ustaz sebutkan tadi pasal kena tadabbur Ustaz. Saya ada nampak buku kat depan Ustaz. Ni buku apa Ustaz? Penulisan Ustaz sendiri dia tulis ni, masya-Allah. Ya, ini buku Tua the Quran. Buku ni agak laris sekarang ni. Alhamdulillah. Sedang meletup. Dan inisiatiflah daripada pihak Musalla Ar-Rawdah, sebab ada yang cadangkan kenapa tidak dijadikan buku ini satu bahan untuk mereka semua menginfakkan, penonton semua infak. Jadi sebelum ni mereka infak, tak ada, kita kata apa, infak direct terus ke akaun. Jadi kalau ada yang nak infak dalam masa sama, nak dapatkan buku, bolehlah dapatkan buku ni dengan harga RM60 sahaja sekali siap postage lah. Jadi daripada belian RM60 itu, separuh adalah di portionnya adalah untuk Musalla Ar-Rawdah, untuk pembinaan Musalla Ar-Rawdah. Jadi walaupun tuan-tuan beli buku, tuan-tuan dapat baca buku tu, dalam masa yang sama ada sumbangan untuk Musalla Ar-Rawdah. Tapi dalam masa yang sama bukan bermaksud yang sumbangan direct ke akaun tu stop, teruskan. Cuma kalau nak dapatkan buku, ini satu option lah. Boleh beli buku tu The Quran, ada separuh daripada harga buku tu dimasuk kepada pembinaan Musalla Ar-Rawdah. Ustaz, mungkin boleh perkembangan macam mana Musalla Ar-Rawdah hari ini? Bagaimana? Ini yang paling syok nak cerita ni. Silakan. Esok hari Khamis. Ya. Adalah hari curahan simen konkrit, merupakan curahan simen terakhir lah kepada bangunan kami. Alhamdulillah. Jadi bila curah simen konkrit ni, maknanya selepas 21 hari kita akan buka semua. Maka bermula proses berikutnya, nak pasang korban, nak besarkan longkang lagi apa semua. Jadi ini adalah, kita katakan, satu dari segi strukturnya, ini yang terakhir lah, yang kita kata besar jugalah dia punya proses tu nak siapkan. Dia akan ambil masa mungkin daripada awal selepas subuh tu sampai maghrib. Pernah kami berhenti sampai pukul 9 malam curahan simen konkrit tu siap. Jadi mohonlah jasa baik tuan-tuan semua terus mendoakan kami, terus memberikan sumbangan, kerana selepas siap curah konkrit tu 57% siap, dan berbaki 43% tu untuk kerja-kerja lain yang kita jangkakan siap sepenuhnya pada bulan 7. Tapi kita minta pada kontraktor supaya cepatkan sikit sebab kita nak guna bulan Ramadan. Harap Ramadan nanti boleh guna, walaupun adalah sikit-sikit, mungkin lampu ada tak ada lagi kot. Harap boleh gunalah, insya-Allah. Insya-Allah. Mungkin ada penonton yang tanya, Ustaz, kat mana Musalla Ar-Rawdah ni? Ada yang tak baru mungkin tahu. Ini soalan biasa dia tanya kepada saya. Kat mana ni Ustaz Musalla Ar-Rawdah? Dia kata Musalla Ar-Rawdah ni di Pelindung, Berserah, Kuantan. Jadi kalau tuan-tuan biasa pergi Kuantan, lajak sikit ke atas sikit, mengalir ke Terengganu tu, sampai di Berserah, di tepi pantai sebelah kanan tu, nampaklah daripada jalan besar tu, dah nampak bangunan tu. Tinggi 2 tingkat. Masya-Allah, terbinanya masjid. Siapa yang bina masjid di dunia ni, insya-Allah Allah bina mahligai di syurga, masya-Allah. Masya-Allah, insya-Allah. Moga Allah permudahkan urusan ustaz sendiri, insya-Allah, dan kepada Musalla Ar-Rawdah moga dipermudahkan urusan pembinaannya, insya-Allah. Pada penonton sekalian, selain daripada boleh terus infak direct, boleh juga dapatkan buku separuh daripada pembelian terus direct kepada Musalla. Boleh call hotline kami untuk dapatkan buku ni. Baik, seperti yang tertera di kaca TV anda, insya-Allah. Baik, apa pun, terima kasih, jazakumullah khair katsira kepada Ustaz Azli Abdullah, insya-Allah. Kepada penonton, insya-Allah kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan setia bersama kami di Assalamualaikum, insya-Allah.